dalam sebuah hadis riwayat daripada Abil Aswad radhiyallahu anhu, kata dia, qadimtul Madinah fajalastu ila Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu famarrat bihim janazah fauthniya ala sahibiha khairah faqala Umar radhiyallahu anhu wajabat summa murra bi ukhra fauthniya ala sahibiha khairah faqala Umar wajabat ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال عمر وجبت قال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال عمر قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة فقلنا واثنان قال النبي صلى الله عليه وسلم واثنان ثم لم نسأله عن الواحد أو كما قال. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seorang yang bernama Abul Aswad radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata Abul Aswad, aku datang ke Madinah dan aku duduk di sisi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika aku sedang duduk bersama dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, tiba-tiba dibawa lalu di depan Sayyidina Umar satu jenazah. Fa'uthniya ala sahibiha khairah. Dan orang-orang yang ada di keliling Sayyidina Umar semua memuji, mengatakan mayat itu orang baik. Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab, wajabat. Sayyidina Umar kata wajib. Begitu. Summa murra bi ukhra. Kemudian lalu pula satu mayat lain di depan Sayyidina Umar. Fa'uthniya ala sahibiha khairah. Orang yang ada keliling kata mayat tu mayat orang baik. Sayyidina Umar kata wajabat. Sayyidina Umar kata wajib. Summa murra bithalithah. Kemudian lalu lagi satu mayat yang ketiga. Fa'uthniya ala sahibiha syarrah. Maka orang pakat duk kata mayat yang ketiga ni mayat jahat, mayat orang jahat. Sayyidina Umar kata wajabat. Sayyidina Umar kata wajib juga. Abu Aswad yang duduk sebelah Sayyidina Umar, dia kata dekat Sayyidina Umar, dia kata wama wajabat ya amiral mu'minin. Dia kata apa benda yang wajib ni? Lalu mayat hak mula tadi orang kata baik, kamu kata wajib. Lalu mayat yang kedua orang kata baik, kamu kata wajib. Lalu mayat yang ketiga orang kata jahat, kamu kata wajib. Maka dia kata wama wajabat ya amiral mu'minin. Dia kata apa benda yang wajib ni, wajib apa ya amiral mu'minin? Dia tanya Sayyidina Umar begitu. Jawab Sayyidina Umar, qultu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kata, aku kata macam Nabi kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu waktu aku duduk sebelah dia dulu, orang buat lalu satu mayat depan dia. Orang duk kata mayat ni orang baik, Nabi kata wajib. Aku pernah duduk tepi Nabi satu masa dulu, orang buat lalu satu mayat pula. Orang kata mayat ni jahat, Nabi kata wajib. Oleh kerana dulu, waktu aku duduk dengan Nabi, lalu satu mayat orang kata baik, Nabi kata wajib. Lalu satu mayat orang kata jahat, Nabi kata wajib. Maka aku pun macam tu. Tadi lalu satu mayat yang mula orang kata baik, aku kata wajib. Lalu mayat yang kedua orang kata baik, aku kata wajib. Lalu mayat ketiga orang kata jahat, aku kata wajib. Aku kata kerana Nabi kata macam tu. Nabi SAW bersabda, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, ayyuma muslim syahida lahu arba'ah bi khair adkhalahu Allahul jannah. Nabi SAW kata, mana-mana orang Islam yang disaksikan oleh 4 orang mengatakan dia orang baik, maka dia wajib masuk syurga. Nabi kata. Nabi pernah kata lagu tu. Nabi kata, ayyuma muslim, mana-mana orang Islam, tak kira mana-mana orang Islam, tak kira siapa. Ayyuma muslim, mana-mana orang Islam, syahida lahu arba'ah, 4 orang menjadi saksi kata dia orang baik, adkhalahul jannah, Tuhan pasti akan masukkan dia ke dalam syurga. Nabi kata macam tu. Sayyidina Umar Al-Khattab dengan sahabat-sahabat lain tanya Nabi, mereka kata wasalatah, kalau 3 orang aja yang menjadi saksi kata dia orang baik, boleh tak dia masuk syurga? Qala Nabi kata wasalatah. Nabi kata ya, kalau 3 orang kata dia baik, dia wajib masuk syurga. Sayyidina Umar dengan sahabat-sahabat kata lagi dekat Nabi, faqulna wa ithnan, kalau hak kata dia baik ni 2 orang aja.
Macam mana dia boleh tak masuk surga? Qala Nabi. Nabi jawab, wa ithnan. Nabi kata, ya, walaupun 2 orang, dia boleh masuk surga. Summa lam nas'alhu 'anil wahid. Sayyidina Umar kata, kami tidak tanya dah Nabi. Kalau seorang macam mana? Kami tak tanya. Nabi kata, kalau 4 orang kata dia ni orang baik, dia wajib masuk surga. Sahabat kata, kalau 3 macam mana? Nabi kata, kalau 3 pun dia masuk surga. Sahabat kata, kalau 2 macam mana? Nabi kata, kalau 2 pun dia masuk surga. Sayyidina Umar kata, kami tak tanyalah kalau seorang macam mana. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan daripada hadis ni yang paling besar ialah, amatlah beruntung orang yang jadi orang baik masa duduk dalam dunia. Itu kesimpulan paling besar. Amatlah beruntung orang yang jadi orang baik masa duduk dalam dunia. Orang baik, Nabi dah bagi penjelasan dalam banyak hadis Nabi. Di antaranya Nabi kata, orang Islam dan orang yang beriman, yang sebenar-benar Islam dan beriman itu ialah orang yang memelihara lidahnya, memelihara tangan dia daripada menyakiti sama-sama orang Islam. Itu orang baik, Nabi kata. Orang Islam yang sebenar-benar Islam adalah orang yang man salimal muslimun. Barang siapa yang menyelamatkan orang Islam lain bilisani wa yadi, dengan lidahnya dan juga dengan tangannya. Itu di antara ciri orang baik. Tidak pernah guna lidah dia bagi sakit hati orang yang tidak sepatutnya disakitkan hati. Tidak pernah guna tangan dia buat bagi sakit orang yang tidak sepatutnya dia sakiti. Maka itu ciri orang-orang yang dikatakan sebenar-benar Islam oleh Nabi SAW. Maka kesimpulan paling besar, nombor 1 ialah amatlah beruntung kalau sekiranya kita boleh jadikan diri kita orang baik. Yang kedua, Imam An-Nawawi di dalam nak menjelaskan hadis ni, Imam Nawawi kata, Allah Subhanahu wa taala dia campakkan ke dalam hati orang ramai untuk nak kata satu orang tu baik ataupun jahat. Imam Nawawi kata begitu. Imam Nawawi kata Allah Subhanahu wa taala mencampakkan ke dalam hati orang ramai untuk nak kata dia ni orang baik ataupun orang jahat. Begitu. Kalau orang yang mati tu orang baik, sendirinya orang akan kata dia baik. Tak payah siapa upah, tak payah siapa ugut. Sendirinya orang akan kata orang mati tu baik. Pasal apa dia kata? Pasal Allah Subhanahu wa taala campak ke dalam hatinya rasa nak kata orang tu orang baik. Begitu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadikanlah diri kita ni orang baik. Kita tengok contoh Nabi SAW. Dan sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, seorang laki-laki jumpa Nabi kerana dia nak tuntut hutang. Nabi biasa hutang dia, dah sampai hari Nabi patut bayar, Nabi tak bayar lagi. Maka dia ni pergi jumpa Nabi SAW. Bila sampai dekat Nabi SAW, dia cekak kain selendang yang duduk atas bahu Nabi, dia rentak. Ni laki-laki yang nak tuntut hutang ni. Dia sampai di depan Nabi SAW, dia cekak kain selendang yang duduk atas bahu Nabi itu, dia cekak, dia rentak. Perbuatan dia ni menyebabkan dalam hadis dia kata, fahamma bihi ashabuh. Sahabat-sahabat Nabi berasa tak senang, berasa naik marah bila tengok benda ni jadi macam tu. Sahabat-sahabat Nabi yang selama ni cukup punya hormat dekat Nabi ni, tiba-tiba mai dia ni, dia cekak kain selendang atas bahu Nabi, dia rentak sampai melayak Nabi ni. Maka sahabat-sahabat yang duk ada ni rasa tak senang dengan kekasaran yang orang tu buat pada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW bila tengok sahabat dia bangkit nak pergi pukul kawan yang buat Nabi ni, Nabi kata ke sahabat dia, Nabi kata da'uhu, Nabi kata tinggalkan dia, biar pergi ke dia. Bila mereka bangkit nak pergi buat kawan ni, kawan yang buat kasak ke Nabi ni, bila orang bangkit nak pergi buat dia, Nabi kata da'uhu, Nabi kata biar pergi ke dia, jangan duk buat apa ke dia. Fa inna li sahibil haqqi maqalah. Nabi kata, maka sesungguhnya bagi orang yang berhak itu, dia boleh nak buat apa saja. Nabi kata, bagi orang yang berhak, li sahibil haqq, bagi orang yang ada hak itu, maqalah, dia boleh nak kata apa, dia boleh nak buat apa. Aku berhutang dengan dia dan hari ni cukup dah hari aku patut bayar hutang, tapi aku tak bayar lagi. Dia berhak untuk nak buat apa-apa ke aku kerana aku tak bayar hutang dia pada hari yang dijanjikan. Nabi boleh kata begitu. Kemudian Nabi SAW beralih dekat sahabat-sahabat dia. Nabi kata, siapa ada duit tolong aku bayar dulu hutang dia ni, maka aku akan berhutang dengan orang yang tolong bayar hutang aku hari ni.
Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis yang kita baca, dia bawa kepada satu kesimpulan. Kesimpulan dia ialah usaha sedaya upaya biar kita jadi orang baik. Baik pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baik pada Allah, manusia kata jahat pun Allah Subhanahu wa taala tetap akan adakan manusia yang kata kita baik. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah.